Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Hello, selamat petang. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada malaysiadeadline.com. Bertajuk Tinggalkan Negara Dalam Darurat, Muhyiddin yang Memalukan. Menurut Perlembagaan Negara Malaysia, darurat adalah keadaan di mana berkaitan dengan masalah keselamatan, masalah ekonomi dan masalah ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal oleh pentadbiran yang biasa. Walaupun keadaan dapat dikawal dengan pentadbiran biasa bagi hal pandemik dengan langkah seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP, penguatkuasaan SOP, program vaksin dan seumpamanya, Muhyiddin menekankan yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat pada hari yang sama PKP diumumkan pada hari yang sama dia hilang majoriti parlimen. Ia bukan untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan pribadi. Gergasi korporat sudah berpindah ekoran ini. Ada yang ke Indonesia, ada yang ke Singapura. Malaysia juga menjadi destinasi pelaburan yang terendah di Asia Tenggara. Berbilion pelabur asing melarikan diri. Muhyiddin menang kerana dapat darurat untuk menyelamatkan dirinya, tapi Malaysia dan rakyat Malaysia kalah kerana negara didaruratkan, dimudaratkan ekonominya dan direndahkan martabatnya di dunia. Dunia hilang hormat kerana semudah itu darurat diisytiharkan. Ekoran darurat Muhyiddin yang rata-rata tahu kerjanya tidak sampai 4 jam sehari dan anggota kabinetnya yang besar makan gaji berpuluh ribu sebut setiap bulan sehinggalah darurat berakhir pada Ogos 2021 baru-baru ini. Selain makan gaji buta, 14 menteri dan timbalan menteri juga mendapat habuan gelaran Datuk dan pingat sempena Hari Wilayah Persekutuan. Oh, untuk rakyat, Muhyiddin berikan beras, itu pun hanya di Putrajaya. Apabila darurat diisytiharkan pada tahun 1969 akibat rusuhan kaum, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman tidak keluar negara. Timbalannya pula Tun Razak membuat gerak kerja berfokus dan dia juga menumpukan semua usaha memulihkan Malaysia dari darurat. Majlis Gerakan Negara Mageran ditubuhkan untuk penyelarasan. Apabila ekonomi runtuh akibat penyangak mata wang pada tahun 1998, Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara menggerakkan pakar-pakar ekonomi dan setiap hari bekerja keras mencari jalan keluar dengan data, laporan dan statistik terkini. Malaysia diambang kehancuran ketika itu dan teramat-ramai pemilik perniagaan hampir muflis. Ringgit Malaysia dan pelaburan dibawa keluar berbilion-bilion setiap hari. Otak dipera untuk idea dan akhirnya tindakan mengunci mata wang dibuat. Penyangak mata wang rugi dan ringgit kembali ke Malaysia, lalu ekonomi pulih. Tiada darurat diisytiharkan, Malaysia makmur dan maju selepas itu. Berbeza kini, dalam keadaan darurat yang berlangsung, Muhyiddin dengan mudah dapat keluar negara dan melawat Indonesia. Antara sebab yang diberi untuk mewajarkan lawatan ini adalah untuk belajar dari Indonesia tentang vaksin. Umum tahu Indonesia mempunyai kadar kes dan kematian yang amat tinggi walaupun ujian COVID-19 dijalankan dengan amat terhad. Ia sebab yang amat pelik. Sekian berita untuk kali ini. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari malaysiadeadline.com. Ditulis oleh Dr. Nazmi Airil Osidia. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.